sebagai apabila amanah itu dianggap sebagai punca untuk mendapat kekayaan. Amanah disia-siakan, amanah dijadikan punca untuk kita membina kekayaan diri, keluarga dan kawan-kawan. Apabila zakat dianggap sebagai denda, semua perkara ini termasuklah minum arak, muzik yang begitu melalaikan, isteri tidak patuh kepada suami, semua perkara ini boleh menarik ataupun menjadi penyebab kepada bala bencana yang berlaku di atas muka bumi ini. Gempa bumi yang berlaku, penyakit-penyakit termasuklah angin ahmar, angin merah, perangai manusia yang bertukar daripada baik menjadi jahat. Semua ini ada hubung kaitnya dengan pelakuan manusia yang ada di atas dunia ini, di atas muka bumi ini. Termasuklah yang kita sebut tadi, apabila kekayaan itu hanya berlegar daripada kalangan orang-orang yang kaya sahaja di antara kamu. Karena itulah dalam surah Al-Hashr ayat 7 Allah menyebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta benda itu tidak hanya berlegar di antara orang-orang kaya, bainal aghniya'i minkum, orang-orang yang kaya daripada kamu sahaja. Orang-orang miskin tidak dapat, orang-orang fakir tidak dapat. Saya pernah berbahas dalam dewan ini bagaimana orang-orang kampung, orang-orang yang berada di bawah masih lagi disekat peruntukan mereka kerana pahaman politik yang dimiliki ataupun diamalkan oleh setengah-setengah pihak. Mereka akan disiasat dulu parti mana yang mereka sokong. Malah dalam beberapa peruntukan yang turun perlukan kepada tanda tangan daripada wakil-wakil kerajaan ataupun wakil rakyat daripada Barisan Nasional lebih tepatnya. Saya sedih kerana perkara ini berkait langsung dengan harapan Perdana Menteri kita dengan tema yang cukup besar, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Kita tidak akan sampai ke situ. Kerana itulah bagi saya, ucapan kawan-kawan saya dalam parlimen ini yang berkaitan dengan tema yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri, kita bimbang ia hanya merupakan satu retorik, satu janji-janji palsu, tapi tidak mampu diterjemahkan oleh peringkat bawahan. Apabila minda kita tidak diubah terlebih dahulu untuk menjadi yang terbaik dan merasa bertanggungjawab, bukan sekadar kepada rakyat, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli-ahli dewan yang dikasihi sekalian, saya juga mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita melihat beberapa akta yang masih lagi membelenggu pemikiran rakyat. AUKU yang dibahaskan dipindah dalam sesi yang lepas, dua sesi yang lepas, masih lagi membelenggu pemimpin-pemimpin yang akan memimpin negara kita pada satu hari nanti. Baru-baru ini ada 8 pelajar dihadapkan kepada lembaga tata tertib hanya kerana mereka memanggil pemimpin-pemimpin pembangkang berada dalam forum-forum mereka. Jadi bagaimana kita boleh mencapai rakyat diutamakan, ataupun kita boleh mencapai slogan yang telah dikemukakan oleh Perdana Menteri kita, kerana mereka memanggil 2 orang ataupun beberapa orang pemimpin pembangkang untuk memberikan pandangan kedua kepada mereka, lantas mereka dipanggil untuk berdepan dengan tata tertib. Ini salah satu contoh daripada terlalu banyak contoh akta-akta yang membelenggu pemikiran. Mereka dihadapkan walaupun dijanjikan oleh menteri kita sebelum daripada ini, selagi saya menjadi menteri, kita percaya dan kita yakin kita tidak akan menggunakan akta ini sewenang-wenangnya. Tapi saya ingat belum lagi kering daripada dakwat basah yang menulis akta tersebut, ia sudah pun dimungkiri janjinya. Saya juga ingin menyebut di tempat-tempat yang terbaik kita melahirkan pemimpin-pemimpin ini, di Universiti Malaya seumpamanya masih lagi dapat bangunan-bangunan yang usang. Sedangkan di sinilah kita membina modal insan,
yang akan berkhidmat kepada negara kita pada satu hari nanti. Bangunan yang berusia hampir 50 tahun masih lagi dikekalkan, suasana yang tidak kondusif dalam usaha untuk menjadi institusi pengajian tinggi awam yang terbaik dalam dunia. Bahawa ini saya ucapkan tahniah, turun kepada 200 yang terbaik di dunia. Tapi dalam Islam ataupun dalam tamadun yang hebat, kita bukan hanya membincang dan juga membandingkan di antara satu institusi yang baik dengan institusi yang tidak baik, seperti mana yang selalu dijadikan kayu ukur dalam negara kita. Negara kita lebih baik daripada negara lain berbanding dengan India sebagai misalnya, berbanding dengan Itali sebagai misalnya. Itu satu perkara perbandingan tidak baik. Islam mengajar kita supaya kita membandingkan di antara yang terbaik dengan yang lebih terbaik daripada itu. Itu ajaran Islam. Oleh kerana itulah kita perlu melihat dengan lebih mendalam, agar yang kita impikan negara yang baik, yang bagi saya juga termasuk terangkum di dalam ayat Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara baik dan juga pada masa yang sama mendapat pengampunan daripada Tuhan, dapat kita capai. Tapi sekiranya akta-akta yang zalim masih lagi terpakai dan juga dilaksanakan dalam negara kita, ia akan melambatkan proses pencapaian negara yang terbaik. Bahkan slogan yang telah dikemukakan juga hanyalah akan menjadi sejarah dan akan dipertikaikan oleh anak-anak kita pada masa akan datang. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan yang dikasihi sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan dalam ucapan ini tentang persiapan kita untuk melaksanakan sistem syariah dalam negara kita. Kita faham bahawa dalam negara kita yang begitu unik ini ada undang-undang yang memperuntukkan kes-kes ini untuk orang-orang Islam sahaja. Itulah kes syariah. Dan saya cukup merasa bimbang, seperti juga kawan-kawan kita yang lain, apabila mereka menyebut tentang pelaksanaan ataupun pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara kita yang sama-sama diluluskan dalam dewan ini satu ketika dulu, termasuk dalam kes Kartika. Kawan-kawan saya telah menyebut banyak tentang perkara ini, tapi saya merasa begitu terluka bila jawapan daripada kementerian menunjukkan bahawa kita terlalu ke belakang dalam pelaksanaan syariah dalam negara kita. Ia membabitkan orang Islam tanpa menyentuh kepada agama-agama yang lain yang bebas diamalkan. Tetapi apabila sampai kepada pelaksanaannya, dengan penjara syariahnya tidak ada, dengan apa yang disebut sebagai tukang sebabnya tidak ada, ini merupakan satu penghinaan kepada seluruh umat Islam yang ada dalam negara ini. Walaupun yang sudah jatuhkan hukuman sanggup untuk dihukum berdasarkan kepada undang-undang Islam yang akan menyelamatkan dia di dunia dan juga di akhirat, tapi kesediaan di kalangan kita masih lagi berada di tahap yang cukup minima. Oleh kerana itulah kita perlu melihat dan juga memperkemaskan lagi pelaksanaan syariah dalam negara kita. Yang terakhirnya, Yang Dipertua, saya mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan kita semua bahawa dalam Al-Quran Allah juga menyebut pada hari akhirat nanti semua manusia akan dipanggil bersama dengan pemimpin-pemimpin mereka. Saya cukup risau dan saya cukup takut sekiranya kita dipanggil, namanya kawan-kawan kita yang beragama Islam, dipanggil dalam keadaan kita tidak mampu menjawab, dalam keadaan kita tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita yang terbaik kepada rakyat. Oleh kerana itulah saya menyeru kepada semua pihak agar slogan yang telah dikemukakan, termasuklah juga tema kepada bajet kita pada tahun ini, Satu Malaysia Kemakmuran Bersama, ini akan mampu direalisasikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Dipertua atas peluang ini.
Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.